واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita mengulang kaji selama 2 halaman pada minggu ini yang telah pun kita ikuti blok demi blok pada minggu ini, dan insya-Allah pada hari ini kita mengalung-alungkan kehadiran tokoh panel untuk berkongsi permata-permata daripada Al-Quran, Al-Fadil Ustaz Dr. Sanusi Azmi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah sihat Alhamdulillah Doktor ya. Kita bersyukur pada Allah SWT peluang untuk sama-sama Dr. Sanusi dalam ulang kaji, dan sudah tentu kita ingin terus bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil, sama sihat ya. Alhamdulillah. Ya, kita ada Dr. Sanusi hari ini. Smile apa? Senyum sama. Ustaz Smile. Ustaz Smile. Okey. Jadi alhamdulillah, ini yang kita ingin sama-sama ikuti bagaimana smile yang dibawakan pada ayat 25 Al-Quran ini tentang khabar yang digalakkan, ya, khabar gembira yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita teruskan, kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-25. Kita baca dahulu bagaimana janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khabar gembira yang pasti akan menyebabkan kita tersenyum, dan dalam masa yang sama kita berdoa minta Allah jadikan kita sebahagian daripada ahli syurga yang dinyatakan pada ayat yang ke-25. Bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dikasihi lagi dimuliakan Al-Fadil Ustaz Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi. Senyum sokmo. Alhamdulillah, saya kira ini kali pertama berkunjung ke teratak MQT 2.0. Betul. Wah, subhanallah. Dan pastinya Ustaz Fazal bukan ini yang pertama kalilah. Ya. Berkali-kali lagi. Ya. Sama ada di sana atau di sana Ustaz. Okey. Masya-Allah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang berada di studio, apa khabar? Alhamdulillah, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang terus setia walaupun sesi ulang kaji pada hari ini, namun terus juga untuk sama-sama ulang kaji, dan kita nak mulakan bacaan yang pertama, ayat pertama pada kali ini dengan membaca ayat yang ke-25 di halaman yang ke-5. Jadi jika sudah bersedia, mari kita gemakan, kita baca sama-sama ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-25, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa disediakan untuk mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang sama dan di sana mereka memperolehi pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini bercerita tentang syurga sebagai gambaran, Ustaz ya, ganjaran kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dinyatakan tentang buah-buahan, rezeki dan juga pasangan yang suci. Mengapa buah-buahan, makanan dan pasangan itu diberikan penekanan pada ayat awal pertamalah ya, berkaitan dengan syurga dalam Al-Quran ini? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Alhamdulillah alamin. Terima kasih atas soalan juga. Soalan ni sebenarnya adalah satu soalan yang menarik kerana Allah Taala menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya dalam Al-Quran digambarkan syurga itu dengan pelbagai nikmat. Dan di sini yang menariknya, susunan nikmat itu diberikan susunan yang menyebutkan buah-buahan dahulu sebelum disebutkan mengenai tentang pasangan. Yang ni kalau tuan-puan perhatikan, dia kata kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah. Tengok di sini Allah Taala sebutkan dahulu mengenai tentang buah-buahan, kemudian barulah Allah Taala sebutkan mengenai tentang kita akan dapat pasangan. Nanti akan datang beberapa persoalan. Yang pertama, kenapa Allah Taala sebut dahulu mengenai tentang buah-buahan, kemudian baru disebutkan mengenai tentang pasangan? Buah-buahan ni secara umumnya adalah menggambarkan tentang nikmat syurga yang tentang ketinggian dia, ataupun kita boleh gambarkan mengenai tentang satu perkara yang mungkin menggambarkan tentang kemewahan. Kita pernah bincang sebelum ni, kemewahan kerana orang yang ada di rumahnya buah-buahan yang tidak ada pada rumah orang lain. Kalau kita datang rumah orang, kadang-kadang ada setengah orang ada buah anggur atas meja dia. Kalau tuan-puan pergi rumah Ustaz Tirmizi, masya-Allah, bukan plastik ni. Ada durian atas meja dia. Bukan main-main maknanya. Memang serius betul lah, maknanya dia punya kemewahan di rumah Ustaz Tirmizi ada di situ. Tapi kita nak cerita di sini, gambaran yang buah-buahan ini menggambarkan satu kemewahan. Kerana orang makan buah ni bukan nak kenyang sangat betul. Maknanya dia makan, bukan kita kata perhiasan, tapi kemewahan yang ada tu tadi, kemudian didatangkan mengenai tentang pasangan. Itu yang pertama. Yang kita boleh gambarkan juga di sini, gambaran tentang buah-buahan ini Allah Taala sebutkan hadzal wa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Buah-buahan ni kami telah diberikan sebelum ni. Dia kata begitu, dah diberikan sebelum ini. Ini ada perselisihan sikit dalam kalangan ulama. Ada yang kata dah diberikan maksudnya dia dah dihidangkan. Maknanya bila dia makan buah tu, datang lagi buah yang dihidangkan kepada dia, lalu dia kata buah ni kami dah dapat dah tadi. Macam kita biasa datang kat ni dah dapat dah. Tetapi rupanya rasa dia berbeza. Sekalipun buah tu nampak rupanya sama. Ini yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama. Ada yang kata ruziqna min qablu ini maksudnya adalah dia diberikan buah-buahan tersebut dah diberikan di dunia. Tetapi apabila diberikan semula dalam syurga, dia rasa benda ni tak pernah terfikir ataupun rasanya tidak pernah dirasai seperti mana yang pernah dirasai di dunia itu tadi. Ini berbeza tentang apa yang kita faham mengenai tentang buah-buahan tersebut. Kalau kita melihat dalam tafsir,
Sebenarnya saya perhatikan juga sebelum datang ni tadi, tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Ashur, tafsir Tantawi, tafsir Qurtubi, kebanyakannya tidak menceritakan kenapa hikmah Allah Ta'ala cerita buah dahulu baru pasangan. Jadi yang ini saya kira satu penafsiran ataupun kita tadabbur sedikit. Kenapa Allah Ta'ala sebut buah-buahan dahulu, kemudian barulah diceritakan mengenai tentang pasangan. Yang pertama, kerana buah-buahan ini adalah nikmat umum yang semuanya boleh menikmatinya. Berbanding dengan pasangan, kadang-kadang lelaki lebih menikmati, maknanya dia lebih suka bidadari diberikan dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan ini adalah satu perkara yang umum yang boleh dinikmati oleh semua yang menerima nikmat dalam syurga itu tadi. Yang keduanya, kalau kita perhatikan juga, nikmat yang dirasai ataupun nikmat perut ini kadang-kadang dia mengatasi nikmat batin ni, maknanya nikmat kemaluan ni tadi. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat untuk mengatasi nikmat kemaluan ini tadi, Rasulullah ajar berpuasa kan, maknanya potong makanan itu akan terpotonglah kehendak dalam dia tu tadi. Maknanya memang manusia dia boleh berseronok dengan wanita tanpa makan sekalipun, tetapi kenikmatan itu akan dirasai sekiranya dia dah makan, dah cukup dahulu, baru dia pergi kepada nikmat seterusnya, menggambarkan seakan-akan tinggi lagi nikmat buah-buahan itu tadi berbanding nikmat pasangan. Nikmat pasangan, nikmat buah-buahan umum, semua lelaki perempuan menikmatinya. Kemudian nikmat buah-buahan ni juga adalah satu perkara yang kita kata boleh melangkaui ataupun mematikan nikmat batini ataupun nikmat dalaman itu tadi. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga, apabila ayat ini diturunkan, dia diturunkan di ayat yang madaniyah, maknanya selepas daripada hijrah itu tadi, diturunkan kepada komuniti yang telah maknanya bertamadun, maknanya orang Mekah itu, orang Madinah itu telah ada susunan dia punya qanun, undang-undang, sistem dan sebagainya. Kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa nikmat buah-buahan ini apabila dia nak berikan penyampaian kepada orang Arab boleh faham dah nikmat buah-buahan ini adalah satu perkara yang kadang-kadang dia lebih sukar untuk didapati sebenarnya. Saya bagi contoh, sebenarnya kalau macam dia berada di satu kawasan di Madinah ataupun di Makkah itu tadi, maknanya kalau di Madinah dia nak dapatkan buah-buahan yang tertentu, dia hanya boleh dapatkan buah-buahan yang ada di Madinah saja, betul tak? Maknanya kat Madinah saja. Kalau dia nak makan durian macam tadi ataupun strawberry macam tadi, dia kena pergi tempat lain, dia kena pergi Cameron Highland ke dan sebagainya. Berbanding dengan wanita, kalau dia nak, ada dah di Madinah. Maknanya gambaran tentang kenikmatan, ketinggian buah-buahan ni kadang-kadang dia tidak boleh didapati di satu kawasan tempat tersebut. Jadi ini barangkali antara hikmah Allah Ta'ala menyatakan kau orang akan dapat buah-buahan. Diorang pun terfikir buah-buahan yang macam mana yang kat sana kita boleh dapat. Sebab kalau sekadar wanita, dia akan ada depan mata dia sahaja, dia dah boleh dapat dah. Ini mungkin dari aspek sosiologinya, bagaimana ayat itu menggambarkan kepada orang Arab itu tentang kelebihan nikmat buah-buahan itu tadi, yang mungkin kalau penduduk Madinah mereka hanya mungkin tergambar buah-buahan yang tertentu sahaja, tamar ke, anggur ke, tapi bila diceritakan tentang buah-buahan lain akan menambahkan lagi keinginan mereka kepada syurga berbanding dengan pasangan-pasangan mereka itu tadi. Itu saya kira antara perkara yang kita boleh gambarkan kenapa pada awal fasa itu tadi diceritakan tentang kelebihan buah-buahan dahulu lebih utama, kemudian baru masuk pasangan yang mungkin kita dapat gambaran juga pasangan dalam syurga tidak sama seperti di dunia itu tadi. Saya ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi untuk menjelaskan kepada kita tentang nikmat di syurga, dan insya-Allah kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin.
واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-26. Kita kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-5 dan yang ke-6. Dan sebentar tadi sudah pun kita melihat kepada apakah nikmat-nikmat yang berada di syurga yang Allah gambarkan pada ayat yang ke-25. Maka kita menerusuri kepada ayat 26 dan 27 tentang satu kumpulan manusia yang tidak ataupun yang berinteraksi dengan misal, ya, misal yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada itu. Apakah maksud di sebalik misal dan mengapa ayat ini diberikan penekanan sejurus selepas kita bercakap tentang ganjaran syurga? Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi. Sebenarnya ini adalah satu perbincangan yang menarik. Kenapa Allah Ta'ala setelah menyebutkan tentang nikmat yang ada di dalam syurga, kemudian kembali mengajak manusia berfikir tentang perumpamaan, misal yang didatangkan di dalam Al-Quran, iaitu misal ataupun perumpamaan yang didatangkan di sini adalah didatangkan dengan nyamuk. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita catatkan di sini. Yang pertama, Allah Ta'ala nak mengajak manusia berfikir dengan kerangka yang lebih tepat ataupun kerangka yang lebih benar, yang mana sebenarnya antara punca penurunan ayat innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ini adalah apabila Allah Ta'ala telah banyak memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala cerita tentang lalat, Allah Ta'ala cerita tentang labah-labah dan sebagainya. Rupa-rupanya respon daripada orang kafir, orang munafik dan juga orang Yahudi berbeza. Orang Yahudi dia gelakkan apabila Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat tentang lalat, tentang labah-labah dan sebagainya, kerana dia kata mustahil ayat ataupun Quran ini diturunkan oleh Allah kerana dia cerita tentang binatang-binatang kecil ini, tentang serangga-serangga ni. Dia kata takkanlah ini kalamullah kerana dia cerita benda kecil-kecil. Macam tu juga dengan orang musyrikin, juga mereka menafikan bahawa Al-Quran ini diturunkan kerana dia datangkan perumpamaan benda-benda yang remeh. Lalu inilah perubahan yang diajak oleh Allah Ta'ala, mengajak manusia memberikan satu lontaran cara fikir yang lebih tepat, iaitu walaupun sekecil-kecil ma ba'udatan fama fawqaha, walaupun sekecil nyamuk ini tadi ataupun yang lebih halus ataupun lebih besar daripada dia, dia sebenarnya adalah memberikan kesan dalam kehidupan manusia. Di sini tuan-puan perhatikan perkataan yang digunakan ba'udah. Ba'udah ni datang dalam bentuk muannas, iaitu yang perempuan. Kalau kita kata di sini nyamuk betina lah, nyamuk perempuan ataupun nyamuk betina, yang mana kalau kita melihat dari aspek saintifiknya juga, nyamuk betina ini yang gigit kita. Nyamuk jantan dia hanya pergi kepada buah-buahan dan sebagainya. Yang pergi kepada kita, gigit kita, inilah nyamuk betina, yang mana daripada sini pun sebenarnya ketepatan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bagaimana walaupun dalam seketil nyamuk itu tadi, dia berusaha untuk kelangsungan spesies dia terpaksa gigit. Maknanya untuk telur dia kan, sebab dia nak mendapatkan protein yang cukup untuk membuahkan telur dia tu tadi, dia terpaksa mendapatkan darah tu tadi walaupun dalam keadaan yang sukar. Ini sebenarnya perumpamaan yang cantik mengenai tentang pengorbanan. Bagaimana walaupun dalam makhluk yang halus, dia mengorbankan diri dia
Kalau dia tersalah gigit, dia boleh ditepuk. Kalau dia tepuk, dia boleh mati. Walaupun untuk meneruskan kelangsungan dia terpaksa gigit. Walaupun dalam makhluk yang halus, Allah Ta'ala berikan perumpamaan yang cantik dalam kehidupan kita. Saya kembalikan tuan-puan kepada teknik bagaimana Rasulullah mengajak kita berfikir sangat cantik. Dalam perkara yang halus dan lemah ini, Rasulullah cuba gambarkan sesuatu yang besar. Yang ini kita gambarkan nyamuk yang kecil, mesejnya adalah sangat besar tentang pengorbanan, tentang kelangsungan, tentang bagaimana Allah Ta'ala mengajak kita berfikir tentang makhluk yang halus. Rasulullah satu hari diperhatikan tentang Talhah bin Ubaidillah. Saidina Talhah ini, dia tercedera. Saya cerita ni dalam buku 40 hadis mengenai tentang OKU. Tangan dia syallak. Yadu Talhah syallak ni maksudnya tangan dia longlai ataupun macam lumpuh. Tetapi Rasulullah punya perspektif yang diajar kepada para sahabat berbeza. Rasulullah kata, man sarrahu an yanzura, siapa yang nak lihat kepada lelaki, yamshi an yanzura syahidin yamshi alal ard, siapa yang nak tengok lelaki yang telah syahid tetapi masih berjalan di atas muka bumi, maka perhatikanlah kepada Talhah. Talhah tadi tangan dia dah cacat. Orang kalau kita tengok orang yang kat luar tu jalan dengan tempang, kita akan pandang rendah pada dia, tetapi Rasulullah memberikan perspektif yang berbeza. Walaupun tangan dia lumpuh, dia adalah seumpama syahid. Syahid ni orang dah meninggal dah. Tetapi Rasulullah kata, ia adalah syahid yang berjalan di atas muka bumi. Sama juga kalau tuan-puan perhatikan kisah mengenai tentang Saidina Abdullah bin Mas'ud, yang mana orang gelakkan dia linahi fi saqaihi, kerana halusnya betis dia, tetapi Rasulullah puji. Saya nak ceritanya bagaimana perubahan cara fikir yang dibawa oleh Al-Quran dan juga Rasulullah itu tadi, benda yang halus, benda yang kecil, tetapi diolah dengan cara fikir, dengan melihat dengan perspektif yang berbeza. Nyamuk walaupun kecil, tetapi kesan dia boleh membawa kepada kematian kalau tak dijaga. Tengok yang denggi, sebenarnya dulu saya ingat Menteri Agama yang lalu, Datuk Zulbakri ada cerita tentang walaupun kita concern tentang COVID, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya kes denggi pun tinggi juga. Dia bermula dengan nyamuk yang kecil sahaja. Manusia melihat dengan cara yang berbeza. Begitu juga dengan Al-Quran, Allah Ta'ala tampilkan perumpamaan walaupun dengan nyamuk, menceritakan tentang nikmat, dan kaedah manusia berfikir sebenarnya itulah yang membawa mereka ke dalam syurga. Maknanya melihat kepada bagaimana cara berfikir orang beriman, dia akan melihat kepada kebenaran, tidak memandang rendah perkara-perkara yang remeh. Inilah yang membezakan antara orang beriman dengan orang kafir, seperti mana yang diceritakan dalam ayat ke-26 ini, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi untuk menjelaskan bagaimana kepentingan misal di dalam Al-Quran, dan lebih daripada itu ia membina cara fikir Ustaz, bukan sekadar misal, tetapi ia membina cara fikir, melihat kepada sesuatu perkara, dan ini membawa kepada dua jalan, satu jalan kesesatan yang dinyatakan di hujung ayat 26 itu, ataupun jalan hidayah yang sudah tentunya kerangka fikir itu mencerahkan dan cerah sampailah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan dengan kita makin membaca Al-Quran, kita memahaminya, memahami misalan yang diberikan, cara berfikir aras tinggi itu membawa kita tinggi ke syurga. Bukannya fikir aras tinggi doktor, tapi dia punya kedekatan kepada Allah itu jauh, disebabkan hanya berfikir aras tinggi itu nak dapat A sahaja. Kita tak naklah begitu kan. Kita nak kalau boleh A-nya itu A yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat hidayah seperti mana di dalam ayat 26 sebentar tadi. Baik, jadi kita nak melihat seterusnya kepada cara fikir yang bagus ini. Ia hadir daripada individu yang tidak fasik, iaitu salah satu ciri individu fasik itu ialah apabila dia melanggar kepada ahd. Kita baca ayat yang ke-27 untuk sama-sama kita memahami, mengulang kaji perkara ini untuk kita jauhkan dalam hidup kita. Ayat 27 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-27 antara kalimah yang perlu kita beri perhatian iaitulah kalimah mitsaqih, huruf tha kan, mitsaqih, kalimah tu Jadi kita baca sama, jom ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن
الْفَصْلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق الله العظيم. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerosakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini adalah beberapa ciri orang yang digelar sebagai fasik, dan orang-orang ini dinyatakan pada ayat yang ke-26 sebagai yang disesatkan, ya, tidak mampu untuk mempunyai cara fikir yang baik dan mendapat hidayah, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ahd, iaitu diterjemahkan sebagai perjanjian? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منه ما جهينا وارزقنا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time pada hari ini untuk kita mengulang kaji dua halaman pada halaman yang kelima dan keenam pada hari ini, dan sudah tentu tadi kita sudah pun melihat kepada istilah orang-orang yang digelar sebagai fasik itu sebagai orang yang amat rugi kerana ditawarkan untuk mendapat rahmat daripada Allah menuju ke syurga tetapi diabaikan, dan salah satu sifatnya adalah melanggar kepada ahd, iaitu melanggar kepada perjanjian Allah selepas sudah pun memeterai perjanjian tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan ahd? Terus kita bersama pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi kita. Mengenai tentang ahdullah, allazina yanquduna ahdallah ini min ba'di mitsaqihi, iaitu yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah mana mereka diperteguhkan perjanjian tersebut. Yang ini kalau kita perhatikan dalam kitab tafsir, dia membahagikan kepada tiga jenis perjanjian. Dia kata taratan, yang pertamanya yakunu bima rakaza fil uqul minal hujjah ala tauhid, iaitu perjanjian yang melibatkan janji setia kita atas memperteguhkan tauhid kepada Allah. Kan kita waktu di alam yang sebelum kita dilahirkan, Allah Ta'ala tanya alastu bi rabbikum qalu bala, kita telah menyaksikan bahawa kita berjanji untuk mentauhidkan Allah. Yang ini sebenarnya banyak sangat dalam kehidupan harian Rasulullah suka ulang. Dalam salah satu perkara yang Rasulullah ajar kepada para sahabat adalah raka'ataini qabla al-fajar. 2 rakaat sebelum subuh adalah 2 solat yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Sayyidatina Aisyah kata 2 rakaat sebelum subuh adalah solat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan sama ada ketika dia di Madinah ataupun ketika dia bermusafir. Apa yang dia ajar kepada para sahabat? Dalam 2 rakaat sebelum subuh ini baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Yang mana kedua-dua surah ini sebenarnya dinamakan sebagai suratul ikhlas. Surah Kafirun juga dinamakan sebagai suratul ikhlas kerana menyucikan ketauhidan kita kepada Allah. Daripada awal pagi Rasulullah ingatkan sehinggalah sampai nak tidur lepas maghrib 2 rakaat lagi dibaca surah yang sama juga. Ini sebenarnya mengukuhkan perjanjian kita dengan Allah. Itu yang ahdullah yang pertama. Ahdullah yang kedua ataupun ahdullah yang kedua ini adalah perjanjian kita atas apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Maknanya melalui lisan para rasul
mewajibkan kita solat, kita kena zakat, kita kena menunaikan haji atau apa-apa sahaja yang telah diwajibkan perjanjian kita. Kalau sahabat dahulu dia ada bai'ah dia ada perjanjian akan mengutuskan ataupun akan tidak meninggalkan solat, tidak berzina, tidak mencuri dan sebagainya. Ini jenis perjanjian yang kedua yang dinyatakan oleh Imam Syekh Tantawi. Dan yang ketiganya adalah mengenai tentang perjanjian yang biasa kita buat sesama dengan manusia. Kita dah berjanji dah dengan orang tu sekian. Kalau kita tidak menepati perjanjian tersebut, sebenarnya seakan-akan kita melanggar perjanjian kita dengan Allah juga. Masya Allah, cantik sebenarnya. Setiap perilaku harian kita seakan-akan berjanji dengan Allah. Yang ini yang sepatutnya kita faham. Kerana orang yang disebutkan oleh Ustaz Fazrul tadi, orang yang fasik ini salah satu sikapnya melanggar perjanjian. Orang-orang munafik melanggar perjanjian. Bahkan inilah yang Rasulullah tekankan, jauhkan diri kita daripada perkara yang melanggar perjanjian ini, kerana kita tidak mahu disifatkan mempunyai ciri orang munafik, fasik dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan perjanjian Allah itu tadi. Ustaz Dr. Sanusi menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan ahd ataupun perjanjian sebentar tadi, yang kita harapkan kita ambil tazkirah Ustaz ya, mengambil peringatan bahawa perjanjian kita dengan Allah, perjanjian kita dengan Rasul dan perjanjian kita yang dibuat setiap hari, nak jumpa dekat mana, nak pergi mana dan sebagainya, semua perkara itu adalah perkara yang perlu dijaga, kerana khawatirnya ia akan membawa kepada nilai fasik Ustaz ya. Nilai fasik kalau selalu je mula-mula kecil-kecil je janjinya kan, tapi lepas tu janji 5 tahun saya akan buat tapi tak buat-buat. Ya, jadi kita tidak mahu sampai ianya dilatih di sekolah dan akhirnya bila sampai ke peringkat tinggi seseorang itu selalu melanggar perjanjian dan dirasakan bahawa ini biasa kan. Ini biasa, padahal sebenarnya nilai yang ada di dalam Al-Quran ini jelas untuk menunjukkan siapa yang rugi, siapakah yang benar-benar ingin mendapat tawaran daripada Allah untuk bahagia di dunia hinggalah masuk ke syurga. Dan itu sebabnya Allah mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-28. Ustaz Fazal, kita nak baca kembali ayat yang ke-28. Iaitulah ayat yang kita kena jaga, ada dua huruf, dua kalimah yang mempunyai huruf ha. Dua-dua itu berbaris sukun ataupun mati ya. Fa ahyakum dan juga thumma yuhyikum. Jadi kena hati-hati jelaskan huruf ha, ataupun orang kampung kata ha apa? Ha pedas. Kampung mana ustaz? Kampung saya lah kan. Ha pedas. Jadi kita baca ayat yang ke-28 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berulang-ulang doktor ya, mati hidup ni okey. Tetapi dalam ayat kalau bahasa Arabnya ini amwatan fa ahyakum ya. Kemudian pada yang keduanya summa yumitukum summa yuhyikum ya. Fa ahyakum dengan yuhyikum ini saya yakin ia merujuk kepada perkara yang berbeza ya, tetapi mengapa digunakan pada peringkat awal itu bila Allah hidupkan itu kita di dunia ini fa ahyakum, tetapi bila bercakap tentang kehidupan kita di suatu alam nanti
menggunakan perkataan yuhyikum, kalau ada penerangan di mana apa untuk kita ambil perhatian, silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Kalau kita perhatikan ada dua perkataan ahyakum yuhyikum, dari aspek terjemahannya merujuk kepada menghidupkan kamu, kan, menghidupkan kamu. Kehidupan yang pertama fa ahyakum itu memang menjadikan kita, khalqukum. Kalau dalam tafsir mengatakan khalqukum, iaitu dia menggunakan fi'il madhi, fa ahyakum. Maknanya Allah Taala telah menjadikan kita. Menghidupkan di sini maksudnya menjadikan, digunakan fi'il madhi. Manakala kalau kita tengok perkataan kehidupan yang kedua, yuhyikum, iaitu menghidupkan juga kamu, didatangkan dengan fa'il mudhari' kalau dalam bahasa Arabnya, iaitu akan menghidupkan kita semula setelah kita dimatikan. Maksudnya adalah ketika hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Sebab tu dua fi'il ini barangkali berbeza. Yang pertama adalah kerana kehidupan kejadian itu telah berlaku, maknanya kita telah dijadikan dan dah dihidupkan. Manakala yang keduanya pula adalah akan dihidupkan semula. Maknanya hari kebangkitan belum lagi berlaku, tetapi akan dihidupkan semula, menceritakan tentang bahawa manusia itu dia akan dihidupkan dan dia didatangkan kisah ini, penceritaan ini dengan fi'il madhi. Dan ianya juga mungkin dari aspek tadabbur, menceritakan perjalanan hidup manusia ini ada turun jatuh, bangkit naiknya. Dan kadang-kadang jiwa dan hati manusia pun boleh hidup dan boleh mati juga. Ada kalanya jiwa ni berat, nak bangun susah, nak bangun solat pun susah. Tetapi bila jiwa dah hidup, dia boleh dihidupkan, nak solat pun jadi rajin. Kadang-kadang ada satu ketika rasa seronok solat. Ada satu ketika nak baca, nak bangun pun nak angkat selimut, bodybuilder, orang yang bina badan pun tak boleh nak angkat selimut sebab terlalu berat bagi dia, kerana jiwanya mungkin dah dalam keadaan yang tidak baik ketika itu. Wallahualam. Jadi ini satu peringatan kepada kita bahawa perlu jaga hati kita, Ustaz ya. Kalau bercakap tadi tentang orang yang beriman, dia selalu meletakkan kebenaran itu datang daripada Allah, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, cara fikirnya bagus, maka itu akan memberi kekuatan, ya, kekuatan pada hati. Tetapi kalau tidak, jadi jiwa lemah, itulah yang menyebabkan amal kita itu tidak semangat yang ada, ya. Dan itu sebabnya kita kena selalu mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu kita ini ingin kembali, thumma ilaihi turja'un, itu kepadanya kita akan kembalinya kepada Allah. Itulah yang perlu kita isi dengan iman, bukannya diisi dengan kesakitan ataupun kesakitan hati ataupun fasik, istilah yang digunakan pada ayat yang ke-26. Jadi kita berehat sebentar, selepas ini kita akan mendalami kepada halaman nombor 6, My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman mutiara.
Anak saya kata, abah ni kalau menyanyi jadi macam mengaji lah, dia kata. Masya Allah. Janganlah dia kata. Tak apalah, dapatkan yang original. Dapatkan yang original. Itu Kalau Quran Time punya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz ya, kita iman ya, iman itulah yang menjadi topik penting apabila kita mendalami muka surat yang kelima, wabashiril ladzina amanu. Kemudian bila ada perumpamaan di dalam Al-Quran, bila berhadapan dengan Quran, orang yang beriman tahu bahawa sebenarnya kebenaran datang daripada Allah. Mesti ada tujuan Allah sampaikan, bukannya seperti orang-orang yang kufur yang mempersendakan, memperkecilkan apa perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan atas dasar iman itulah kita iman dan ilmu membawa kepada ayat yang ke-30 daripada surah Al-Baqarah yang kita ingin baca, bagaimana penciptaan ataupun diciptanya khalifah di atas muka bumi ini penuh dengan sejarah ilmu yang penting kita maknai. Ayat 30 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Prof. Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan puan-puan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-30 kita nak baca sekali lagi sama-sama di muka surat yang ke-6 atas sekali insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Allahumma azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-30, bagaimana malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau akan menciptakan padanya di bumi ini mereka yang akan membuat kerosakan dan juga menumpahkan darah, padahal kami ini bertasbih dengan pujian dan mengkuduskan, menyucikanmu ya Allah. Ini adalah satu pertanyaan kontroversi agaknya ya. Dr. Sanusi, kalau boleh jelaskan mengapa malaikat kontrakan di antara mereka bertasbih dengan komentar mereka nak kritik sikitlah ni kan, kritik ke ataupun bertanya kepada Allah ciri kepada makhluk yang akan menjadi khalifah ini. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Mizi. Ni satu soalan yang menarik sebenarnya. Kita tengok balas, maknanya macam mana malaikat tu compare kan, perbandingkan mereka dengan apa makhluk yang akan diciptakan sebagai khalifah. Malaikat tanya, dia kata qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat kata, apakah wahai Allah engkau akan menjadikan orang yang merosakkan dan menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih? Maknanya sepatutnya kalau kita tengok secara rasional, kenapa engkau nak jadikan orang yang menumpahkan darah ini sedangkan kami tidak menumpahkan darah? Sepatutnya begitu kan? Maknanya kamu nak jadikan orang yang merosakkan muka bumi ini sedangkan kami ini memakmurkan muka bumi. Maknanya balasan ni sepatutnya begitu. Yang merosakkan jawapannya memakmurkan, yang menumpahkan darah sepatutnya tidak menumpahkan darah. Tetapi di sini Allah Ta'ala tampilkan dengan lisan para malaikat, jawapan balasnya adalah kami menyucikan Allah. Kenapa nak lantik orang yang mungkin menumpahkan darah sedangkan kami nusabbihu bihamdika, kami menyucikan Allah dan memujimu, memuliakan kamu. Jadi di sini kita nampak sebenarnya kita boleh katakan kemuncak ketaatan adalah dengan menyucikan Allah. Jawapan dia begitu. Maknanya kenapa malaikat tidak menjawab dengan kami tidak menumpahkan darah, kami memakmurkan? Kerana malaikat ini sendiri pun mungkin telah diarahkan ataupun dia tahu bahawa kemuncak ketaatan bukanlah sekadar memakmurkan muka bumi, bukanlah sekadar tidak menumpahkan darah, tetapi meninggikan Allah,
ataupun menyucikan Allah dalam setiap perlakuan kita. Tidak memadai manusia itu melakukan kebaikan, tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia mensyirikkan Allah. Kalau tuan-puan, ibu ayah masih lagi ingat, pada Quran Time yang mungkin pertama dahulu kita bincangkan mengenai tentang suratu Idza Jaa Nasrullah. Dan Idza Jaa Nasrullah ni cerita tentang perang Fathu Makkah. Fathu Makkah ni penumpahan darah, betul tak? Maknanya pembukaan perang, peperangan berlaku, akan berlaku pertumpahan darah. Tetapi apabila umat Islam berjaya tanpa pertumpahan darah yang ketara, apa perintah Allah? Allah Ta'ala kata, Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Tengok. Yang Allah Ta'ala ajak adalah fasabbih. Bukannya dikatakan makmurkanlah muka bumi ini, bersyukurlah kepada aku, dirikanlah solat kepada aku. Kemuncaknya Allah Ta'ala kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tengok di situ sebenarnya sangat cantik. Pada awal ceritakan tentang asal kejadian manusia sepatutnya mengangkat kemuliaan, ketaatan kepada Allah. Hujung nanti dalam juzuk yang ke-30 kembali ingatkan kepada kita kerosakan akan berlaku, pertumpahan darah akan berlaku. Ini ni semua ketaatannya, puncanya ataupun sepatut mengembalikan manusia kepada meninggikan Allah, meninggikan tauhid itu tadi. Inilah barangkali jawapan kenapa malaikat mengambil ataupun membalas pertumpahan darah itu tadi dengan memuliakan ataupun mensucikan Allah dalam ayat ke-30 ini. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi untuk menjelaskan bahawa sebenarnya bertasbih, memuji Allah, mengkuduskan Allah ini adalah puncak amal, ya. Puncak amal di mana mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama tauhid itu akan menyebabkan kita akan memakmurkan bumi, Ustaz, ya. Tetapi kalau ada yang kata bahawa saya buat baik, saya tolong orang, saya buat itu ini, tetapi kalau ianya tidak membawa kepada mensucikan Allah, kadang-kadang dia rasa menang itu pasal saya punya kemahiran saya, ya, dan itu menyebabkan ianya ada unsur-unsur untuk tidak mensucikan Allah. Perkara itu masih lagi tidak mencapai standard yang dimaklumkan oleh para malaikat. Yang harapnya kita sebagai khalifah yang akan terus menggantikan manusia-manusia yang lepas dan akan datang, harapnya kita mempunyai sifat ini dan kita buktikan bahawa sebenarnya apa yang Allah tahu, kamu tidak tahu itu menjadi realiti. Kita akan terus mensucikan Allah pada apa-apa sahaja kejayaan yang kita kecapi. Sama-sama kita doa pada Allah SWT. Allah izinkan kita mengambil nilai daripada ayat yang ke-30 ini. Di hujung ini berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Terus kita menjadi orang-orang yang dipimpin dengan Al-Quran, kita berjaya ataupun mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan kita terjauh daripada api neraka dengan kita sama-sama, ya, berpegang kepada panduan daripada Al-Quran. Dan inilah dua halaman yang sudah pun kita ulang kaji. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk tuan-tuan menyumbang bersama agar kita terus dapat membina satu ekosistem bersama Al-Quran ini sendiri. Saya ucapkan terima kasih pada Al-Fadhil Dr. Sanusi, ya, Ustaz Tarmizi, dan kita bertemu lagi dalam halaman baru, episod baru dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين